Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Alhamdulillah pada hari ini iaitu hari Isnin 16 hari bulan 5 2021 kita bertemu lagi untuk sesi PDPR selepas cuti Hari Raya Aidilfitri. Okey, untuk hari ini kita akan mulakan dengan mata pelajaran Al-Quran. Mata pelajaran Al-Quran bagi tahun 2. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan masuk dalam surah yang baru, iaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil yang Ustazah memang tak pernah terang lagi lah sebelum ni di dalam kelas secara bersemuka. Jadi ini baru pertama kali Ustazah ingin memberi penerangan bagi surah Al-Fil. Antaranya ialah tafsir bagi surah Al-Fil. Kemudian kita akan mengetahui sedikit hukum tajwid dalam surah Al-Fil, hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fil. Kemudian Ustazah akan minta untuk kita baca bersama-sama surah Al-Fil. Sebelum kita pergi kepada surah Al-Fil, kita tengok dahulu apa antara hasil pembelajaran yang anak-anak akan dapat bagi surah Al-Fil. Antara hasil pembelajaran yang anak-anak akan dapat bagi surah Al-Fil adalah yang pertama, dapat menyatakan tema umum surah Al-Fil. Yang kedua, dapat menyenaraikan isi-isi penting surah Al-Fil. Dan yang ketiga, memahami pengertian surah dan menghayati pengajarannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Yang bermaksud, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera bergajah, yakni yang hendak meruntuhkan Kaabah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan sia-sia. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Dan dia telah menghantar kepada mereka, yakni rombongan burung berpasukan. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Lalu dia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Okay, baik, seterusnya kita tengok satu persatu hukum tajwid bagi surah Al-Fil. Hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fil. Okay. Hukum tajwid yang pertama adalah bagi wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah. Okay, ada dua kalimah yang terlibat dengan hukum bagi wajibul ghunnah. Okay, sebelum tu kita tengok dalam yang bentuk awal ni. Okey, dia kata apa? Nun wajibul gunnah adalah
nun ataupun mim yang bertanda syaddah ataupun kita panggil dia dalam bahasa Melayu sabdu, nun atau mim yang bertanda syaddah dan cara bacaannya adalah dengung. Cara bacaannya adalah dengung. Kalau kita tengok dalam kotak yang berwarna biru ni, kalau perasan Ustazah ada gariskan di bawah huruf mim. Ustazah ada gariskan huruf mim yang bertanda syaddah. Jadi bila kita jumpa kalimah yang mempunyai mim yang bertanda syaddah ataupun nun yang bertanda syaddah, kita perlu baca dengan cara bacaannya adalah dengung. Okay, contoh, kita tengok kotak yang pertama. Bihijaratim min. Bihijaratim min. Okay, kalimah yang kedua. Ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Baik, hukum tajuk yang kedua adalah bagi izhar halqi. Izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar halqi adalah nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan 6 huruf. Yang bertemu dengan 6 huruf izhar halqi iaitu hamzah, ha, qa, ain, ghain, ha. Ustazah ulang. Huruf hamzah, ha, qa, ain, ghain, ha. Baik, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf tersebut, kita perlu bacanya dengan jelas dan nyata. Dengan jelas dan nyata. Okay, bagi surah Al-Fil, kita ada satu kalimah yang mengandungi hukum izhar halqi. Kita tengok dalam kotak biru tersebut, kotak biru perlahan. Okay, cara bacaannya begini. Tayran ababil. Tayran ababil. Lihat pada yang digariskan, pada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Ustazah bacanya dengan keadaan jelas dan nyata tanpa dengung. Maksudnya kita baca jelas, dengar bunyi huruf tersebut. Baik, hukum tajuk yang ketiga adalah idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Apa itu idgham ma'al ghunnah? Idgham ma'al ghunnah adalah nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan 4 huruf idgham ma'al ghunnah, iaitu huruf ya, waw, mim dan nun. Baik, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang Ustazah sebut sebentar tadi, maka cara bacaannya adalah dengung. Cara bacaannya adalah dengung. Baik, jadi kita tengok pada kalimah yang pertama. Okay. Tengok pada kalimah yang pertama yang digariskan, di bawah ta marbutah tu ada baris 2 di bawah. Tak nampak sangat kan? Ada baris 2 di bawah bertemu dengan huruf mim. Jadi macam mana cara bacaannya? Bihijaratim min. Bihijaratim min. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi cara bacaannya adalah dengung. Kalimah yang kedua, tanwin bertemu dengan mim juga. Di bawah huruf fa, kalau anda nak perasan, bawah huruf fa ada baris 2 di bawah bertemu dengan huruf mim. Jadi cara bacaannya adalah ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Baik, seterusnya adalah hukum bagi ikhfa' hakiki. Ikhfa' hakiki. Okay, apa itu ikhfa' hakiki? Ikhfa' hakiki adalah nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan 15 huruf. Yang ni banyak sikit.
bertemu dengan 15 huruf, iaitu huruf ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shim, sad, dad, ta, za, fa, kha dan kaf. 15 huruf tersebut, mad tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf tersebut, maka cara bacaannya adalah dengung. Cara bacaannya adalah dengung. Okey, bagi huruf ifa hakiki di dalam surah Al-Fil hanya ada satu kalimah saja, iaitu cara bacaannya adalah Sijil. Sijil. Nun mati bertemu dengan sin, maka cara bacaannya adalah dengung. Anak-anak, jom baca bersama Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله